Area 897. Nama saya Nordin. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang dialami. Kisah ini berlaku beberapa tahun lama dahulu. Waktu itu, katanya Encik Nordin, yang kini berusia, boleh dikatakan usia seusia sama dengan bapa saya. Bayangkan pendengar Ria 897, waktu kejadian ini berlaku, Encik Nordin tinggal di salah sebuah kampung di Singapura. Sebenarnya Encik Nordin ada kenalan, seorang yang beliau kenali. Waktu itu beliau dengan isteri baru sahaja berpindah di sebuah kampung yang tak nak saya sebutkan namanya. Sebab di sini ada sebut nama seorang makcik yang bernama Mak Isa. Jadi kalau saya sebut nama kampung, saya sebut nama Mak Isa, mungkin orang yang sedang mendengar ataupun orang itu sedang mendengar sekarang ini ataupun ahli keluarganya. Saya gunakan nama Mak Isa sebab ramai Mak Isa di Singapura maupun di seberang. Jadi katanya Nordin, dia berpindah ke sebuah rumah kampung ni lah. Dan di kampungnya itu ada seorang makcik namanya Mak Isa. Bila kami pindah, Mak Isa lah katanya Nordin orang yang pertama yang baik dengan kami. Baik dengan saya, baik dengan isteri. Dia akan datang kunjungi rumah saya dengan isteri Kesi. Datang bawa makanan, datang tengok-tengokkan isteri bila saya bekerja. Maklumlah, waktu kampung dulu tak ada telefon bimbit dan saya dengan isteri hidup susah. Dalam rumah pun tak ada telefon. Kalau nak gunakan telefon, kena keluar. Jadi, pengalaman yang ingin diceritakan oleh Nordin berlaku apabila beliau bertugas waktu malam. Dan Mak Isa mula datang menjenguk isteri saya Kesi. Saya rasa terharu dan saya rasa terhutang budi dengan segala bantuan yang diberikan oleh Mak Isa. Jadi rakan MJ12, akhirnya dipendekkan cerita, isteri saya berbadan dua. Dan apa yang berlaku, Mak Isa ni suka bercucuk tanam. Sampaikan di belakang rumah saya, dia tanam macam-macam pokok rambutan, pokok betik dan ada juga beberapa batang pokok pisang. Bila isteri hamil, tidak dihantar di hospital. Melahirkan menggunakan bidan Kesi waktu itu. Jadi katanya Encik Nordin, kemudian Mak Isah lah yang menyuruh saya, uri anak saya jangan dibuang sembarangan. Dia serahkan saya ada satu bekas ini. Katanya bekas ini disuruh masukkan uri, kemudian ke belakang rumah. Di belakang rumah saya ada pohon pisang. Di sana tu korek dan tanam. Katanya jangan dalam sangat. Lebih kurang dalam 1 kaki dalam sudah memadai. Jadi saya buat Kesi. Oleh kerana saya dah anggap Mak Isa seperti ibu saya. Cerita saya agak sedih. Ibu dengan ayah saya sudah tidak terima saya dalam keluarga atas sebab-sebab pribadi yang tak nak saya ceritakan. Saya buat Kesi setelah isteri hamil, melahirkan, urinya dipotong. Masukkan dalam bekas yang diberi oleh Mak Isa. Mak Isa ni yang membantulah mandikan bayi, bersihkan bayi. Saya selepas azan tu, saya angkat uri tu dan tanam di belakang rumah. Dipendekkan cerita, kata Encik Nordin, bila Mak Isa pulang, bayi tu hari pertama dalam rumah. Jadi pastinya setiap malam menangis, tak henti-henti. Sampaikan pada malam yang sama, saya dengar bunyi sesuatu dan seolah-olah mengganggu saya. Bila tanya pada isteri kata tak dengar apa-apa. Tak apa, saya biarkan. Dalam 1 jam Kesi, saya terkena gangguan. Seperti ada sesuatu memberitahu saya di belakang rumah ada benda. Akhirnya saya tinggalkan bilik ketika isteri dengan bayi yang baru lahir sedang nyenyak tidur. Saya keluar perlahan-lahan, masuk belakang rumah, keluar dari belakang. Saya tolak saja pintu, saya nampak pokok pisang. Kesi, dekat pokok pisang, Kesi bayangkan, kelihatan seperti susuk tubuh sejenis lembaga yang menyeramkan. Badannya sekurus ranting, tangannya sehalus ranting, sedang menyangkung sambil mengorek tanah di mana saya tanam uri. Bila saya nampak, dengan segera saya memandang ke arah kiblat. Saya laungkan azan sekuat-kuatnya.
Kesi, saya laungkan azan. Anak saya boleh dengar menangis. Isteri saya boleh saya dengar memanggil saya berkali-kali. Sampai saya habis laungkan azan, saya toleh makhluk dah hilang. Kemudian isteri menangis memanggil saya. Isteri tanya, kenapa abang? Kenapa abang? Abang buat apa? Saya pun mengatakan, yang tak ada apa-apalah. Abang azan. Kan kita kan baru dapat anak. Jadi azan lah dekat dapur rumah, belakang rumah. Takut-takut nanti ada benda yang tak baik datang. Jadi Casey, saya pun kembali ke tempat bawah pokok pisang. Saya korek balik Casey, keluarkan bekas tersebut, masuk dalam plastik, kemudian cari tempat lain. Dan saya tanam lebih dalam dari 1 kaki. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Mak Isa datang rumah. Mak Isa tanya, Nordin, makcik tanya jangan marah Ya cik, Nordin semalam tanam muri dekat mana? Kan makcik suruh tanam dekat belakang, bawah pokok pisang. Oh tak cik, semalam saya ternampak anjing tengah korek. Saya tak sedap hati lah cik. Jadi saya angkat tempat lain lah. Tempat lain dekat mana Nordin? Jangan tanam tempat lain. Tempat situlah paling sesuai. Pendengar ya, kata Nordin, dari situlah saya dah syakwa sangka sesuatu yang tak betul tentang Mak Isa ni. Oleh kerana saya baru kenal dengan dia, terus saya dah suka sebab dia baik. Saya pun mulalah bercampur dengan jiran-jiran yang lain. Saya berjumpa dengan seorang pakcik namanya Cik Ahmad Abu. Saya tanya Cik Ahmad, Cik Ahmad kenal dengan Mak Isa? Ish, Mak Isa yang tinggal belakang tu, tepi rumah kau kan? Ha, kau baik-baik dengan dia. Mak Isa kau tu dukun. Dia baik dengan orang ada makna. Kau jangan ikut cakap dia suruh buat tu taruh ni, kau jangan buat. Kau jangan layan dia. Casey, setelah kejadian malam tersebut, oleh kerana dia tak dapat uri yang dia inginkan, saya tak nak beritahu mana saya tanam. Dia terus tak datang rumah, tak tanya khabar, tidak menjenguk, senyap begitu saja. Tapi rumah sebelah Casey, bayangkan. Itulah pengalaman kisah peristiwa yang saya tak dapat lupakan. Terima kasih daripada Pak Nordin berkongsi pengalaman yang berlaku beberapa puluh tahun yang lalu di salah sebuah perkampungan di Singapura. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Isteri jam 12. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Okey, rakan MG12, terima kasih bagi anda yang sedang setia mendengar rancangan ini. Pastinya MG12 hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut ya saudara. Apa jua, kita teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Awal tadi kisah yang diceritakan. Kita sering dididik, diajar, jangan sangka buruk dengan orang. Jangan sangka buruk. Orang buat baik, jangan sangka buruk. Tapi awal tadi kisah yang dikongsi oleh Cik Nordin ataupun Pak Nordin kita, yang berlaku beberapa tahun, puluh tahun yang lalu di salah sebuah kampung di Singapura ini, mengisahkan tentang seorang jiran yang baik sangat. Jadi, adakah benar ada orang kalau buat baik ni ada makna? Macam tu Jadi, sangka buruk, sangka baik,
Apakah mungkin reaksi anda kalau anda mendapat seorang jiran tiba-tiba baru pindah, dia seoranglah yang layan, dia seoranglah yang menegur anda, dia seoranglah yang sangguplah melakukan apa jua seperti adik-beradik kita sendiri. Kita akan terus berkongsi pengalaman selanjutnya yang dikirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri dan hantarkan pengalaman anda ke talian 723 ataupun 1460 72346. Baik, saya ingin bacakan kisah daripada seorang rakan. Ini kiriman ini adalah kiriman daripada anak kepada pengirim kita. Ini katanya daripada Kak Sujaya. Katanya Kak Sujaya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Mohon maaflah Kisi, kakak tak pandai nak menaip ni. Jadi kakak menggunakan bantuan anak kakak. Dengan ini alamat email anak kakak untuk berkongsi cerita pada Kisi. Harap Kisi dapat bacakan daripada Kak Jaya ataupun nama penuh Kak Sujaya, ya. Jadi Kak Jaya saya kongsi pengalaman. Katanya Kak Jaya ni rakan MJ12 bertugas sebagai seorang pekerja pembersih di salah sebuah kolam renang di Singapura. Waktu tugas Kak Jaya ni ada shift. Cuma ada 2 shift saja. Jadi rakan MJ12, kita teruskan pengalaman. Kolam renang tutup sekitar pukul 9 malam Kisi. Jadi bila dah 9 malam, nanti lifeguard akan tiuplah whistle. Suruh perenang-perenang ni keluarlah ataupun cepat-cepat salin dan keluar daripada kolam renang tersebut. Mereka diberi masa lebih kurang dalam 40 minit sebelum ia ditutup secara sepenuhnya. Jadi kolam dah tak boleh berenang 9 malam. 9 sampai 9.30 sampai 9.40 kena cepat-cepat keluar. Jadi pada malam itu yang dimaksudkan katanya ada banyak kerja-kerja yang lain, jadi kena overtime. Walaupun kolam renang dah tutup, sepatutnya kakak kena balik. Oleh kerana majikan suruh kakak overtime sebab banyak ada kawasan-kawasan yang patut dibersihkan, keesokan harinya ada acara renang antara sekolah. Jadi kakak pun stay back lah seorang diri, katanya Kak Jaya. Lifeguard sudah pulang. Kakak diberi kunci. Jadi setelah habis kakak keluar akan kunci pintu semua. Ini adalah sebuah kolam renang. Saya tak nak sebutkan di mana lah. Anda pandai-pandai dah fikirkan. Mungkin ada di antara anda pernah dengar kisah yang sama. Katanya Kak Jaya, sedang kakak menolak troli di mana ada mop, ada sapu, ada baldi, sabun. Tengah tolak troli ni, jalan depan tandas. Tandas wanita. Kisi boleh dengar Kisi paip hujan orang tekan seperti ada orang sedang mandi. Dari luar dengar Kisi. Jadi tadi dah periksa tau. Lifeguard akan make sure katanya Kak Jaya lah akan pastikan dalam tanda semua dah tak ada orang. Belakang tempat kolam renang baru mereka akan cakap dengan kakak, serahkan kunci pada kakak. Tempat ni sudah pun dikosongkan. Jadi bayangkan mendengar Ria 897. Kak Jaya kata tengah tolak ni, lifeguard kata dah confirm tadi dah pastikan semua dah keluar. Dah kosong. Tengah tolak pelan-pelan dengar bunyi orang sedang mandi, bunyi shower. Jadi kakak troli, ada orang lagi. Kakak pun biar troli di luar, kakak jalanlah dengan kaki yang sakit ni, kakak jalan perlahan-lahan. Sebab kalau masuk tandas lari Kisi licin, takut terjatuh. Jalan selangkah demi selangkah, masih dengar Kisi. Jadi bila sampai dalam, sampai tempat paip mandi hujan ni merupakan cubicle lah. Tampak paipnya terdedah, airnya masih mengalir, tapi dalam tandas tersebut tak ada orang. Rakan misteri jam 12. Jadi Kak Jaya pun kata, saya mula bersuara. Anybody here? Excuse me? Hello? Hello, anybody here? Miss? Hello, miss? Tak ada orang jawab. Kakak tinggalkan tandas, jalan perlahan-lahan Kisi. Kaki kakak terincut-incut sedang jalan. Kisi bayangkan, paip hujan dalam kolam renang ni
Kita tekan, air mengalir. Dalam beberapa saat dia termasuk, air itu akan berhenti. Tekan, mengalir. Kali ini dah berhenti. Kakak jalan nak keluar. Ada orang tekan lagi. Casey meremang bulu rumah. Dan kali kedua dengar bunyi air, kakak tak toleh belakang. Jalan perlahan-lahan dengan segera nak keluar Casey. Casey nak tahu tak apa yang berlaku? Casey, kakak dengar Casey, seolah-olah belakang tandas tu di sebalik pintu tandas yang ada paip hujan air mengalir. Kakak dengar orang panggil lama. Jaya, Jaya, Jaya. Kakak Casey, walaupun kaki ni sakit, kakak jalan lebih laju daripada kakak jalan seperti biasa. Sampai depan, kakak tolak troli, pergi di kantin. Ya, pergi ke kantin kolam renang tersebut, duduk sekejap, keluarkan telefon anak lelaki kakak untuk datang temankan kakak. Nasib baiklah Casey. Anak lelaki kakak ni, walaupun esok dia bekerja, dia datang. Dia tidur tempat mana kakak kerja ni. Sambil tu kakak mop lantai, dia tidur dekat situ Casey. Kakak dah habis dalam masa 2 jam, kakak kejutkan dia, balik boleh. Dia balik ikut kakak pulang. Casey bayangkan, kalau anak tak ada macam mana kakak nak habiskan kerja. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Ohio Hokkaido. 7 hari bersama Casey dan Fiza O. Jom kita bercuti Disember ini ke Jepun, bermalam di Kiroro Ski Resort dan berpeluang naiki gondola Mount Kiroro dengan pemandangan yang indah di Bandar Otaru. Kita juga akan menetap di sebuah kediaman tradisional Jepun di kawasan hot spring yang terkenal Noboribetsu, berpeluang membuat kek mochi Jepun dan belajar membuat butter dan sushi. Tak lupa juga makanan seafood yang menyelerakan, kaiseki, sashimi, tempura dan ketam Hokkaido. Yum. Ohio Hokkaido. Casey Fiza O berangkat 3 dan 4 Disember ini. Hubungi Chan Brothers Travel di 6212-9977 sekarang dan nikmati diskaun $200 bagi setiap pasangan. Karnival Raya Warna Ria. Warna Ria ingin mengajak anda untuk beraya. Anak beranak raya. Ambil bahagian dalam permainan anak beranak raya di mana si bapa perlu untuk makan ketupat paling banyak dan si ibu pula perlu menganyam ketupat, dan juga 2 orang anak harus membuat kuih raya paling kreatif menggunakan Play-Doh yang disediakan. Hadiah $200 menanti anda. Dikir Raya. Ada juga Dikir Raya mengajak gembelang-gembelang Dikir Barat untuk berdikir dengan bertemakan Hari Raya. Hadiah $300 untuk dimenangi. Raya berdua. Raya berdua pula memerlukan setiap pasangan untuk menari kepada sebuah lagu tradisional. Hadiah $150 akan menjadi milik anda. Jika anda berminat untuk mengambil bahagian dalam permainan anak beranak raya, Dikir Raya dan Raya berdua, sila emailkan nama, nombor telefon dan juga permainan yang ingin anda sertai ke nity@mediacorp.com.sg. Karnival Raya Warna Ria 2012, Sabtu 8 September 12 tengah hari di tent Downtown East Pasir Ris. Masuk percuma. 1 September 2000, mereka muncul sebagai Peter Pan. 2012. Halo, saya David. Saya Lukman. Halo, saya Ariel. Saya Reza. Saya Oki. Mereka kembali sebagai Noah live in Singapore. 16 September, Tab Orchard Hotel. Dapatkan tiket anda di gigcrash.com.sg. Noah live in Singapore. Anjuran Jah Productions. Stesen radio rasmi Ria 89.7 FM. Misteri jam 12. Soul
Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Inilah yang anda terlepas pada hari Selasa dalam Theo Show. Bapa yang meluahkan rahsia mereka tentang anak-anak yang di luar kawalan. Tu sampai yang sekarang berumur 13 tahun, saya pergi 3 tempat family center for counselling. Pun tak jalan juga. Sekarang dia tak nak pergi sekolah. Dia pernah tidur kat luar, main pergi resort world seorang-seorang. Umur dia masa 10 tahun tu. Tanpa duit tambang pun. Dan nasihat telah diberikan oleh Encik Yusof dari Persatuan AIF. Hari Rabu ini pula akan mendengar rahsia-rahsia anda yang mempunyai pasangan yang dalam dua muka. Apakah rahsia anda? Emailkan fiza@mediacorp.com.sg. Ikuti Fiza dalam Theo Show 10 pagi hingga 2 petang. Hitam Jelaga, satu cita rasa bersepuh jingga, satu aliran melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Baik saudara, para pendengar Ria 897, dalam rancangan 2 jam Misteri Jam 12 ini ada permainan yang diberi nama Bila DJ Berbunyi. Dan kembali lagi bersama anda, dan kita nak berikan wang tunai yang terkumpul setakat ini $140. $140. Senang. Cara permainan kena kumpul 3 kata laluan dan kemudian anda harus hubungi saya pada kata laluan yang ketiga diumumkan. Saya kata telefon, awak telefon, harus anda berikan saya 3 kata laluan yang dikongsi sepanjang masa ataupun sejam berikut ini. Dan kalau 3 kata laluan betul, saya akan beri peluang untuk anda ke udara dan anda cuba teka bunyi yang dihasilkan oleh seorang DJ. Ya, seorang DJ telah pun memilih untuk buat bunyi ini, itulah bunyi yang dia fikirkan, itulah dia cuba buat dan anda cuba tebak. Kalau tebakan anda betul, anda menang $140. Jadi ingat jangan lupa. Baik. Kalau anda sudah bersedia, kita teruskan Bila DJ Berbunyi dengan kata laluan yang pertama. Kata laluan. Bila DJ Berbunyi. Bila DJ Berbunyi. Kata laluan yang pertama ialah Go Glam. Kata laluan yang pertama ialah Go Glam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik, sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda, saudara. Anda boleh hubungi saya. Tapi sekarang satu lagi kisah. Kalau tadi 2 kiriman email, yang ini 1 SMS yang ingin saya sempurnakan. Dikirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama kisah misteri. Dihantarkan ke talian 1460-72346. Saudara, inilah kisah yang diteruskan dalam rancangan MJ12. Apa khabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Encik Samran Saini. Saya ingin berkongsi. Kata Encik Samran Saini, saya adalah seorang tukang masak bersama dengan sebuah syarikat. Dan katanya pengalaman saya ini apabila saya memasakkan untuk satu majlis lah, di mana kiriman SMS Encik Samran Saini berkongsi. Katanya memasakkan di majlis, salah satu majlis persandingan. Yang membuat saya terperanjat apabila datangnya ibu pengantin pada saya. Dia memberi saya satu bungkusan warna kuning. Dia suruh saya letakkan bungkusan tu dalam lauk yang saya nak masak dan kemudian ke dalam lauk-lauk yang lain. Jadi saya tanya, "Kak, ni untuk apa, Kak? Saya tak pakai benda-benda ni semua."
Hai, kau mana tahu? Kau letak je. Untuk apa, Kak? Saya nak tahu, Kak. Yang masak saya. Orang kalau nampak saya kena. Hai, ini semoga orang yang nak buat anak aku ni tak kena. Kau tahulah, majlis-majlis ni ada orang dengki, hasad dengki, susah hati. Jadi Casey, saya pun tak nak gaduh, saya pun tak naklah berbising-bising, takut nanti dia tak bayar Casey. Saya pun letaklah masak lauk ni, saya letak. Kemudian sedang masak satu lagi lauk, saya ingatkan tak nak letak lah, saya letak benda tu tepi. Dia datang Casey dari jauh. Bukan sibuk nak layan tetamu, sibuk nak tengok saya pakai tak barang yang dia berikan. Jadi bila saya nampak dia dari jauh, dengan segera saya ambil benda tu campak dalam lauk yang hampir-hampir habis masak. Datang, dia tanya, kau ada letak tak barang yang kakak kasih kau tu? Ada, Kak. Semua jangan tak letak. Aku potong gaji kau. Ish, macam mana ni? Pekerja saya, termasuklah ada seorang kakak ni tengok saya. Kemudian kakak ni Casey, dia memang pandai dalam hal-hal ini. Jadi saya tengok dia, kemudian baru saya tanya, Kak, kenapa ni? Dia suruh letak barang ni. Tak apa, kau masak dulu. Kemudian saya keluarkan barang tu, kata Encik Samran saya ni, saya serahkan pada kakak tersebut. Dia pegang, dia taruh tepi. Benda ni kakak tak rasa untuk halau sihir tau. Entahlah, kakak rasa lain macam lah. Mungkin agaknya. Tak apalah, tak baik cakap. Jadi saya paksa kakak ni cakap tentang apa yang dia rasakan. Saya takkan percaya, cuma nak tahu andaian pendapat pandangan beliau. Dan Casey, sampai sekarang saya paksa, dia kata tak baik. Ni majlis orang, biarlah dia nak buat apa, kita kerja. Sudah, sampai sekarang saya tak tahu. Dan Cik Samran saya ni nak bertanya. Tanya pada para pendengar, kalau tahu tak, sebenarnya apakah tujuan makcik tu suruh saya gunakan bungkusan tu masuk dalam setiap lauk pauk yang saya masak. Dengan alasan takut majlis anaknya dibuat orang, Casey. Itu saja, mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi itu pengalaman peribadi saya sebagai seorang tukang masak majlis perkahwinan di Singapura. Selamat malam dari Encik Samran Saini. Jam 12. Baik, saudara, kita terus jawab panggilan selanjutnya ini. Boleh hubungi saya di 669-11897. Dan saudara, ingat yang nak telefon berkongsi pengalaman di hujung talian, biarlah anda yang serius, yang benar-benar ingin ketengahkan pengalaman yang anda dengar ataupun anda alami. Jangan, kalau boleh juga jangan terlampau dekat dengan radio, matikan suara radio anda. Bersama dengan saya, pendengar yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hello, Casey. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Mak Yong, Casey. Mak Yong. Jadi Mak Yong apa khabar? Dah lama tak dengar khabar, Okey. Alhamdulillah. Suami sihat? Suami sihat? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Tapi kurang inilah. Jadi Mak Yong ada dengar awal tadi, seorang tukang masak di Singapura ni disuruh, selalunya kita dengar mungkin tukang masak tu sendiri yang menggunakan macam-macam bahan lah. Tapi kali ini mak pengantin suruh tukang masak ni letak barang dalam lauk yang dimasak. Jadi mungkin agaknya apakah tujuan yang dia buat macam tu? Entah, Mak Yong rasa macam dia nak kasih lauk tu jangan habis. Lagi ada. Walaupun orang jemputan dia datang ramai, tapi lauknya masih ada. Itu andaian Mak Yong lah kan. Mungkin agaknya dia jemput orang cakaplah 1,500 dia bajet cakap dengan tukang masak untuk 500 orang aja. Jadi bayar kurang lah. Bila bayar kurang, lauk cepat habis lah tu. Mungkin agaknya. Jadi, tapi kita tak boleh buat andai macam itu kan. Berdosa pula rasanya. Tapi ini mungkin andai yang kita saja. Baik, Mak Yong, pengalaman Mak Yong nak cerita tentang apa ni? Okey,
Casey, Mak Yung ada pengalaman. Tapi sebelum tu Mak Yung muskil ni nak cakap dengan Casey ni. Boleh off air sekejap tak? Okey, sebentar ya. Baik, sebenarnya Mak Yung nak off air sebab nak selamatkan saya tapi saya rasa tak baik pula nanti pendengar menunggu kan. Jadi Mak Yung pun tak apalah, saya tak kisah. Tapi yang penting jangan sebut nama orang yang disebutkan tu lah Okey. Jadi sebenarnya apa kisah pengalaman Mak Yung yang seram? Saya dengar awak cerita off air tadi, saya dah beremang. Ini Mak Yung nak cerita pun meremang juga ni sebenarnya. Sebab apa, masa bulan Mei, Mak Yung cuba call Casey lah. Biasalah kan, line hotline kan. Dia Mak Yung telefon sekali dapat tembus tau line tu tau Casey. Tetapi kan tadi Mak Yung tanya Casey, line tempat Ria-nya ada satu line ke dua line? Casey kata ada satu line. Satu line. Okey, sekarang ni Mak Yung dah dapat itu line. Sekali yang Casey jawab ni bukan daripada panggilan Mak Yung. Siapa yang jawab? Itulah tadi Mak Yung cakap dengan Casey. Ada sekejap. Ada seorang makcik ni lah yang menjawab. Ini Casey, Mak Yung macam terperanjat tu. That's why, pasal setahu Mak Yung kalau warna dia ada line 2-3 line, betul tak? Okey, sekarang ni Ria ada satu line. Mak Yung dapat tembus itu line tau. Tapi kenapa Casey tak menjawab panggilan Mak Yung, tapi Casey menjawab panggilan seseorang ini yang selalu mengganggu Casey. Jadi Mak Yung jadi macam kemuskilan. Betul. Di warna ada dua atau 3 line tak silap saya. Okey, betul. Kalau di Ria cuma satu line. Jadi kalau awak terputus, kena telefon balik lah macam tu. Tapi ini tak terputus tau Casey. Pasal Casey cakap sila pendengar sila hubungi gini-gini kan nombor Ria. Okey, Mak Yung cuba, tapi dapat tembus. Tapi yang Mak Yung terkejut, betul-betul terkejut. Kenapa Casey tak jawab panggilan Mak Yung, tetapi seseorang ni yang dapat tembus. Itu yang Mak Yung muskil sampai sekarang ni. Cuba telefon Casey tak malam tak dapat tembus. Alhamdulillah hari ni dapat tembus. Jadi segala kemuskilan Mak Yung tu terjawab tak Casey? Tak, belum jawab lagi. Siapa yang jawab? Awak main telefon. Bukan. Masa Mak Yung nak tahu itu Ria, tempat Ria tu ada satu line ke 2 line. Jadi bila Mak Yung tanya Casey kata ada satu line. Jadi dah terjawab segala kemuskilan Mak Yung. Jadi benarlah seseorang ni memang wujud agaknya Casey. Mak Yung cerita ni meremang tak Casey? Bukan awak je, tak apalah Mak Yung. Jadi macam Mak Yung betul-betul pasal memang mengharap lah. Pasal kita ada pengalaman kan, nak share dengan pendengar semua lah kan. Jadi bila telefon tak dapat, macam very frustrated. Kali bila telefon dapat, bila dah dapat tu, ingat Casey akan jawab. Tapi ini Mak Yung dengan kawan-kawan kerja tau masa tu. Pasal kita kena stay back sampai malam. Jadi peluang kan. Jadi kita cubalah hubungi Casey. Dapat Casey macam happy sekali. Casey boleh jawab panggilan seseorang tu bukan daripada Mak Yung. Jadi anda dengar di udara saya sedang berbual dengan seorang pendengar, tapi panggilan anda dijawab oleh seseorang yang tulah No. Panggilan Mak Yung Casey tak jawab, tapi line tu masih berbunyi tau. Masih berbunyi. Tapi Casey dah on air dengan seseorang ini. Seseorang ini mengganggu Casey. Jadi Casey faham tak? Jadi ada 2 panggilan. Satu orang yang suka kacau saya telefon, satu awak telefon. Yes, betul. Tapi Casey tak. Tapi Mak Yung rasa Mak Yung orang yang dapat tembus itu line tau. Tapi Casey tak jawab panggilan Mak Yung. Itu yang Mak Yung muskil. Sampai hari ini bila tanya Casey ada satu line ke 2 line, bila Casey kata ada satu line, Masya Allah. Untuk menyedapkan hati saya Mak Yung, Ria ada 2 line
Casey, jangan nak merepek Tapi betul Casey, lillahi ta'ala Mak Yu sampai Mak Yu cakap dengan Arjuna Awi cakap, nak tanya Casey, kalau nak jumpa Casey Pak Luar tersempat ke nak tanya, ini satu soalan yang maha besar ni. Macam memang Mak Yu tahu warna memang Mak Yu pernah telefon. Jadi Mak Yu tahu situ ada 2 line, 3 line. Pasal dia akan jawab satu line dari okey Mak Yu tuliskan betul, saya jawab ini okey, Mak Yu faham. Tapi bila Ria ni Casey cakap ada satu line, betul Mak Yu terkejut. Casey betul-betul terkejut, tak sangka. Betul terjadi tahun ini bulan Mei, awal bulan Mei, awal atau penghujung Mak Yu rasa penghujung April. Nak masuk bulan Mei. Tak mungkin agaknya. Tidak Casey jangan menafikan sebab ini pengalaman Mak Yung sendiri. Mak Yung, terima kasih Mak Yung selamat malam terima kasih. Okey, bye bye. Apa nak buat sekarang? Kan dah lost. Kita dengar lagu je lah. Kita akan berehat seketika. Maklumlah dah 1-5 minit ni kan. Saya kembali sebentar nanti. Ada baiknya kita dengar sebuah lagu dari Zainal. Lagu nasihat lah. Ingat, Misteri Jam 12 hanya hiburan. Apa jua anggaplah satu hiburan saja. Terima kasih. Ria 897 FM. Jangan lupa untuk like kami. Tekan butang like di Facebook/Ria 897 FM. Berada di dalam dasar jiwamu, mustahil kau tidak kenal namanya degilmu. Dah dibilang bertaksud padanya jalan kehancuran, dah dibilang mohon pada Tuhan kuatkanlah iman. Telah pun berjaya menggoda Adam dan Hawa, pula pada anak cucunya. Dah dibilang hanya kau yang bisa menolak sarananya, dah dibilang tapi kau masih menuruti kehendaknya. Jangan kau coba menyalahkan dia, engkau bukannya tidak diberi pilihan. Hanya dirimu bisa menghindarkan segala hasutan, pujuk dan rayunya. Dia berada di dalam dasar jiwamu, akan terus menggoda hingga akhir hayatmu. Dah dibilang bertaksub padanya jalan kehancuran, dah dibilang mohon pada Tuhan kuatkanlah iman. Jangan kau coba menyalahkan dia, engkau bukannya tidak diberi pilihan. Hanya dirimu bisa menghindarkan segala hasutan, pujuk dan rayunya. Dia berada di dalam dasar jiwamu, akan terus menggoda hingga akhir hayatmu. Dah dibilang bertaksub padanya jalan kehancuran, dah dibilang mohon pada Tuhan kuatkanlah iman. Dah dibilang bertaksub padanya jalan kehancuran, dah dibilang mohon pada Tuhan
menyatakan iman. Rasa bahagia, cita, cinta dan cipta. Terja Dalam satu dunia yang menyatu 897 FM. Kelepan bintang, jelmaan binatang, ku hidang gurinda mendiang ilham dua alam, bahasa dua kalam, tenaga dua adam, kapal kau kan ku karam, kalam kabut lincah, ku ludah dengan begitu padat, tepat cepat lari bergegas, mawas mengganas. Berkumpul, berjiwa, berdua, hayalan, hipnosis, memuja, histeria, berkumpul, berjiwa, berdua, hayalan, hipnosis, memuja, histeria, diseru, jiwa gila-gila, higauan memburu, jiwa gila-gila, memusingkan ilmu, jiwa gila-gila, makhluk yang memburu, jiwa gila-gila, histeria diseru, jiwa gila-gila, higauan memburu, jiwa gila-gila, memusingkan ilmu, jiwa gila-gila, makhluk yang memburu, jiwa gila-gila. Sesau berayau, otakku bulan gigau, penolong ditolong, makhluk dalam mengacau, penyerong diserong, otakku bulan gigau, disentuh penyentuh, makhluk dalam mengacau. Sesau berayau, otakku bulan gigau, penolong ditolong, makhluk dalam mengacau, penyerong diserong, otakku bulan gigau, disentuh penyentuh, makhluk dalam mengacau. Hipnosis, keadaan yang kelihatan tidak menyedari diri tetapi masih boleh berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan pihak yang menjadi keadaannya sedemikian. Histeria, penyakit uraf saraf yang terlihat pada letus-letusan emosi yang tidak dikawal. Hipnosis histeria, hipnotisme menggunakan hipnosis untuk mengeluarkan histeria dengan cara memuja atau meniru makhluk yang berdamping di buncu-buncu minda. Histeria diseru, jiwa gila-gila, higauan memburu, jiwa gila-gila, memusingkan ilmu, jiwa gila-gila, makhluk yang memburu, jiwa gila-gila, berlakukan nyawa hidupan, menyewa mencari nikmat yang tenggelam di dunia alangkah, peningnya berpusing, kepala histeria
tangan, berdampingan-dampingan macam tertanam dalam. Hilang arah, tak ada tujuan, tanda panah langkah kelajuan. Ku tak siuman, dengan kaki tangan, ku kakikan tangan, berdampingan-dampingan macam tertanam dalam. Hilang arah, tak ada tujuan, tanda panah langkah kelajuan. Ku tak siuman. Diriku berjiwa berdua, hayalan hipnosis memuja histeria. Diriku berjiwa berdua, hayalan hipnosis memuja histeria. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. Kata laluan. Bila DJ berbunyi. Okey, saudara, kena simpan kata laluan yang kedua. Ingat, wang tunai yang terkumpul setakat ini $140 dan harus anda kumpul 3 kata laluan. Dan ini adalah kata laluan yang kedua. Kata laluan yang kedua ialah 2 hingga 6 petang. Kata laluan yang kedua ialah 2 hingga 6 petang. Ria 897 FM. This is only a test. Nantikan hiburan akan kembali bersama anda selepas pesanan berikut ini. I have here with me Adriel, who's one of the fastest guys during the qualifiers. I'm just hoping to do my best, get to the end. With just one more episode to the end of Suzuki Singapore Series 1. Wow! One of these contestants will beat Kelvin Um's 1 minute 7 seconds record to become the fastest man outside of Japan to clear the stage 1 obstacles. Find out how far Jade Xiao and Daryl Yong go in the celebrity face-off. Sasuke Singapore, tomorrow at 8 on 5. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Kita dalam bahaya. Ada raksasa yang ingin memusnahkan rancangan kita. Niti, tiba masanya. Singa Benang activate. Kambing tersenyum, activate. Ayo! Niti, ke tepi. Sa, hati-hati. Ayo! Kita perlu gabung tenaga. Okey. Let our powers combine. Dengan kuasa Schools Olympic. Dengan kuasa Schools X. Dengan kuasa DJ Pelajar. Dengan kuasa Personality Zoom. School Upside. Isnin hingga Jumaat 8 hingga 10 malam bersama Niti Baizura dan Zar Ismail. Oh, ya. Filem aksi dan adegan panas 897 The Movie 2.0 kembali lagi musim ini bersama stuntman dan stuntwoman yang naik pangkat. Azlin dan Adi akhirnya jadi pelakon utama juga. Kita siarkan gambar ni dalam paparazzi pagi. Tengok ni. Ini kan gambar. Fiza O. Saya Fiza. Saya Fiza. Saya Fiza. Saya Fiza. Kami girlfriend. Oh, tak mungkin. Akulah yang sebenar-benarnya. Hafiz Glam 1000 pintu, tapi hanya satu kunci untuk ke dunia Go Glam. Sa Ismail dan Niti Baizura baru terasa jadi hero. Groove. Masih muda, sekolah dulu. Sila masuk schools. Move. KC Kelab Kelakar Seram bersama hantu baru di Misteri Jam 12. Nantikan kehadirannya. Pengarah bersekutu Aura Shah. Dulu masa kat Hollywood taklah macam ni. I former artis tau. Bajet macam buat kenduri. Macam
Macam mana industri nak maju? Saksikan musim kedua 897 The Movie penuh aksi ditayang kini di pentas minda anda. 8 9 7 FM. Ayo berhibur bersama kami dengan lagu-lagu Rock Hits. Rock lama bersamamu kasih, seumpama mimpi di dalam mimpi. Terasa engkau di sisi, menemaniku saban hari. Apabila ku pejamkan mata, terasa hangatnya asmara. Walaupun sekian lama telah terpadam cinta kita, luka yang tak terasa mengalir darah yang tak berwarna. Jeritan tanpa suara, tangisan dalam ketawa, seduh sedang menjadi syair cinta. Terasa ingin ku sentuh bayanganmu, seketika cuma agar hilang rindu dan dahaga, agar pulih semangat kasih dan mesra seperti baru kenal cinta. Tangisan dalam ketawa, seduh sedang menjadi syair cinta. Terasa ingin ku sentuh bayanganmu, walau hanya seketika cuma agar hilang dan dahaga, agar pulih semangat kasih dan mesra seperti baru.
kenangan bersamamu kasih, membakar gedung pikiranku ini. Terasa hidupku kini umpama mimpi dalam mimpi. 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 Rock Hit. Rocket 897 FM Ria. Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Hitam Jelaga, satu cita rasa, bersepuh jingga, satu aliran, melahirkan satu rasa, satu gelombang. Ria. Saudara pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kata laluan untuk bila DJ berbunyi sebentar nanti, bukan sekarang. Tapi sekarang saya akan sentuh mungkin beberapa rakan-rakan yang ada di Facebook Ria 897. Antaranya terima kasih saya nak ucapkan pada Muhammad Hamril yang berkongsi informasi tentang Piala Malaysia 2012 lah. Antara perlawanan yang berlangsung bila bagus Muhammad Hamril ni Samsuri Mahdi terima kasih juga yang memantau Facebook Ria. Jeff Rocks, Mimi Ramli, juga ada Zara Yahya, siapa lagi, Lin Hamal Lin, Ink Prop, juga Julie Juliana, Remy Kojak, Jeff Rock, Jamie Alpha, Azaros, OP Bumblebees, Eva Zizi Mina Sewil, nama dia, Vini Vai, Don featuring Cubi, kalau Cabi lain Cubi saya rasa, ataupun Cabi, ya macam itulah. Amni Musliha Batu Nisan, Batu Nisan nama dia Batu Nisan, tapi gambar dia nampak tu deting. Baik, yang ada di Facebook DJ Casey juga saya nak ucapkan terima kasih rakan-rakan yang ada di sini, seperti Zul Aizal, terima kasih pada siapa ni, Faiz Padzil, Rafina Fina, Princess Mimi, Jamie, Hamida Aware, Mizi Sahaja, Riana Ana Hayati Abbas, Nadia Cristiano, Ahmid Ansari, Muhammad Yusuf, Zubai Nacha dan ramai lagi yang sedang memantau. Saya ucapkan terima kasih. Dan di sini rakan-rakan MG12, ada kiriman yang saya terima, datangnya daripada rakan kita. Okey, katanya Hasan Johan ini antaranya yang berikan komen pasal yang sama, kisi yang sama tadi itu. Saya pula macam kena cross line. Ya, saya dengar Kisi cakap hello, tapi kemudian suara wanita. Terus saya letak Kisi. Ni Hafsah Johan pun kata pernah kena, tapi bukan saya menjawab panggilan. Terdengar ketika sedang beliau hubungi saya, macam ada suara wanita mendayu-dayu kat ujung talian. Tolonglah awak ni semua, janganlah cita-cita macam tu. Saya dah bawah tanah kan. Apa jua pengalaman, simpan dulu. Jumpa saya pada Karnival Warna Ria, Raya Warna Ria ni, anda beritahu saya. Okey, untuk semua geng-geng Momox yang sedang memantau, jangan lupa hujung minggu ini DJ-DJ dari stesen radio Warna dan Ria 897 beserta dengan Datuk Fazli, Fazli Asmara ini, juga ada Taufik Batisa, Hadi Mirza, kumpulan Slick, Didi Sazli. DJ-DJ dari kedua stesen akan bersama anda dari jam 12 tengah hari sampai pukul 6 petang bagi satu acara Karnival
Raya Warna Ria. Jadi anda digalakkan datang menggunakan pakaian baju tradisional, baju Melayu, baju kurung, bersongkok ke mungkin, nak bercapal ke boleh. Sebab DJ Warna dan Ria akan mengenakan pakaian baju tradisional. Jadi kalau datang beramai-ramai dengan keluarga, boleh kita bergambar. Sebab ini saya rasa ni peluang sekali lah dalam setahun ni saja. Sebab hari jarang nak jumpa 2 stesen dalam satu acara untuk tujuan menyambut raya bersama. Jadi datang, jangan tak datang, percuma, free of charge, tak perlu apa-apa bayaran. Jadi boleh tengok artis-artis buat persembahan, boleh ambil bahagian dalam permainan pentas yang boleh menang hadiah yang ditawarkan voucher membeli belah, ada sampai $200 dapat free voucher membeli belah. Jadi jangan tak datang. Jumpa anda hari Sabtu ini di Downtown East, kawasannya Downtown East D10, okey, 12.30 hari sampai pukul 6 petang. Bersama dengan kami bagi acara Karnival Raya Warna Ria bersama Ria 897, bersama juga Warna dan juga MCYS. Baik, saya akan teruskan pengalaman selanjutnya. Yang ini ada yang ringkas daripada Murni, katanya, KC, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni penakut nak dengar Misteri Jam 12. Dan malam ini saya dengan anak saya bermalam di rumah kakak ipar. Sebab esok nak bawa anak pergi Sentosa ramai-ramai dengan anak saudara kakak ipar saya lah. Jadi pertama kali dapat mendengar rancangan ini secara live, secara jujur saya cakap, berani betul awak di bawah tanah sorang-sorang boleh baca cerita yang seram. Untuk yang dah biasa dengar dah lali lah. Tapi macam mana pun KC sorang-sorang bawah tanah, kakak ipar saya cakap tempat KC bertugas tu kubur Cina. Betul ke KC? Seram How you got guts to do all this work? If I tak apalah letak jawatan. Apalah. Ni apa cerita macam ni? Ayo, pekik sikit lah. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, kita teruskan dengan pengalaman selanjutnya. 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Desi. Siapa ni? Okey, apa ni? On air boleh? Ya, dah on air sekarang. Silakan. Bukan apa, cakap dengan kecil 2 orang je. Oh, 2 orang sekejap Okey, jangan marah. Pergari 897, anda boleh terus hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni?
Saya Casey, nama saya Niki. Niki, panggilan dari mana Niki? Dari Sembawang. Niki ada pengalaman tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman saya tentang tahun lepas Hari Raya yang ketiga. Jadi apa yang berlaku? Silakan. Actually Hari Raya yang ketiga tu dah 11 malam tau. Kita dah 11 lebih lah. Kita orang baru balik dari rumah nenek saudara. Okey. Pergi pergi rumah dia lah. Kita lepas 11 lebih. Dah tu dah balik tau. Kita orang ada 5 vehicle. Van 1, 4 kereta tau. Yang berlaku ni dekat daerah mana ni? Hulen. Yang belakang Alamin tu, the last flat yang depan dia ada hutan sikit. Lepas tu nak pergi Johor punya apa ni? Expressway. Okey. Okey, actually kita orang dah okey dah turun semua, dah balik. Sekali my auntie ni dia the first vehicle naik van dengan pakcik I. So kita orang dari belakang tu semua dari belakang dia keluar terus dekat kapak tu. Tadi dekat kapak tu bila dia nak keluar, dia apa tu okey, at first dia dah keluar tu, dia berhenti kat depan tau. Dia berhenti kat depan, makcik saya turun nangis-nangis. Kita orang dari belakang tu semua berhenti. Kita orang ingat tak apalah, pakcik saya gaduh dengan makcik saya ke apa sampai dia nangis-nangis turun. Actually kenapa kita tanya dia nampak Casey Kak Pon dekat atas pokok tu. Kak Pon tu dia cakap dia pasal orang pulau tau. Casey, makcik saya ni orang pulau, so dia boleh nampak. Dia nampak clear Casey daripada kepala sampai kain dia semua nampak. Dia tergantung kat atas pokok. Apa tu dia punya muka hodoh dengan 2 taring. Apa tu rambut panjang. Dengan apa tu dia punya kain semua macam berlumut gitu. Dia keluar nangis-nangis. Dia cakap kena kita orang terperanjat kenapa dia nangis-nangis. Cakap dia jumpa. Cakap habis pakcik saya pergi ikut. Pakcik saya pergi tempat daerah situ. Yang pakcik saya lagi satu lah. Pergi daerah situ nak tengok lah betul tak ada ke tidak. So tak nampak. Dan it's okay lah. Kita orang cakap okay lah, okay, balik-balik. Kali kita dah balik malam tu, Cik Pon tu ikut. Dia ikut rumah saya lah ni, yang saya tinggal dengan pakcik saya. Dia ikut pasal rumah saya ni tingkat 1. Tingkat 1, you know lah tingkat 1 kan. 2-3 pagi dia dia macam main cakap-cakap dekat pakcik saya punya bilik. Tingkap master bedroom lah. Dia dah kacau. Besoknya pakcik saya cerita, aku dengar kat bilik tu ada orang kat cermin tu ada orang cakap-cakap lah. Cakap itu dah tak apa. The second day ada anak saudara saya yang tidur sini menangis-nangis malam 2-3 pagi. Tunjuk-tunjuk budak, mesti diorang tahu apa kan. Tunjuk-tunjuk je kan, nangis-nangis dia apa. Tekit saya dah macam berderah dah. Pasal saya kat sebelah dah malam tu semua kita orang dah tak boleh tidur, macam mata semua terkebil-kebil. Then after the third day, I think so, after pakcik saya buat satu, I think so lah. So dah tak ada hilang. Macam gitulah. Yang gitu. Jadi gangguan tu selepas pakcik lakukan sesuatu dah tamat lah siaran Ya. Jadi terima kasih Actually ada banyak cerita yang makcik saya punya rumah ni. Yang actually yang nampak ni dekat isu lagi banyak cerita. Di isu ni. Dia you know rumah dia yang dulu gambas yang tempat Ami tu kan hutan kan. Kan sekarang tempat Ami kan. Banyak cerita Casey. Pakcik saya jumpa budak lah. Makcik saya nampak perempuan cantik dekat anak saudara saya tengah pergi bilik mandi. Nampak orang pakai toncit dekat bilik mandi dia. Seram dah ya. Berumah berdiri terdengar. Terima kasih Niki Okey, terima kasih Casey. Kembali selamat Hari Raya pada anda. Itu pengalaman daripada Niki berkongsi peristiwa. Dan saudara cakap tentang anak kecil, budak kecil. Ini ada kisah dari email yang ingin saya bacakan pada anda semua. Kejap banyak email ni. Yang ini kisah dari pengalaman kita yang bernama siapa ni? Ini dia. Ini Kak Sharifah berkongsi peristiwa pengalaman ini. Apa khabar Casey, pendengar Misteri Jam 12? Sama saya Kak Sharifah. Casey boleh tak tolong bacakan peristiwa pengalaman yang kakak alami? Sebenarnya Casey, hidup kakak ketika kejadian ini berlaku terumbang-ambing. Ada masalah sebenarnya, masalah keuangan. Jadi rumah terpaksa dijual. Bila rumah kami jual, nak lunaskan hutang lah keliling pinggang ni Casey. Dah bayar hutang, tak ada tempat tinggal. Terpaksa Casey, sana sini kami sewa bilik, sewa rumah.
Sebab apa, Casey? Memang belum lagi mempunyai kemampuan nak beli sebuah lagi rumah yang kecil. Lagipun kalau nak beli, prosesnya memang makan masa yang lama. Katanya akak kita ni lah. Jadi rakan MJ12 pendengar Ria 897 kata Kak Sharifah, bayangkan dipendekkan cerita. Akhirnya kakak dengan suami 2 orang. Kami tidak ada cahaya mata. 2 orang saja. Menyewa sebuah rumah. Sebuah rumah kakak sewa. Kerana sewanya cukup murah. Bayangkan, Casey, satu rumah kawasan Bukit Panjang disewa dengan harga satu rumah $800. Memang murah. Lazimnya rumah sebesar itu di Bukit Panjang ni akan memakan lebih kurang 1,500. Ini setengah daripada apa yang perlu dibayar. Kakak dengan suami pun tak banyak spelling. Rumah tu pun rumah orang Melayu kita. Bila tanya kenapa tak digunakan, takut juga, Casey, rumah tu ada hutang-hutang ke dengan yalah peminjam buang yang tidak berlesen kan. Katanya Kak Sharifah, tidak. Mereka mengatakan mereka suami isteri dah beli sebuah rumah di seberang dan dah bekerja di seberang tambak. Jadi rumah ni mereka nak sewakan untuk dapatkan lebih pendapatan. Sebab tu mereka tak kisah. Harganya memang murah daripada harga pasaran yang sebenar. Jadi rakan mendengar Ria 897. Bila Kak Sharifah pindah ke rumah baru ni, rumah sewa $800 memang cukup murah sebab sekarang ni rumah sewa ni 1,200 ada, 1,300, 1,800 macam itulah. Tengoklah di kawasan mana dan sebagainya. Jadi kisah yang Kak Sharifah nak ceritakan ini tentang dalam rumah tersebut. Apakah yang berlaku bila suami isteri ni pindah? Akan saya kongsi kisahnya selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor. Kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671. Promosi pakej kabinet dapur 20 kaki lari dengan harga $1,988 beserta pintu kabinet soft closing bernilai $300 percuma. Sayang, abang pergi kerja dulu Awak di rumah ni jaga Kalau apa-apa jangan buka pintu. Ya. Awak ada apa-apa awak telefon saya. Saya akan balik secepat mungkin. Awak faham tak? Itulah kisi pesanan suami saya kepada saya sebelum dia meninggalkan rumah tersebut pada malam yang pertama selepas kami berpindah ke rumah yang kami sewa. Jadi pendengar Ria 897, suami saya keluar. Saya sedang baring di atas katil. Anda bayangkan ni situasi yang dialami oleh Kak Sharifah. Suami dah keluar kerja, itu malam pertama mereka dah berpindah rumah yang mereka sewa, boleh dikatakan rumah barulah di salah sebuah kawasan di Bukit Panjang. Saya sedang baring atas katil dalam bilik seorang diri. Dengar telapak kaki orang berlari, Kisi. Mungkin orang sebelah, mungkin di luar. Tidak. Casey dengar orang lari, kemudian ada seorang budak kecil, anak kecil, usianya mungkin dalam 3-4 tahun, Casey, lari masuk bilik, diri tepi katil saya, tengok saya, mata terbeliak, saya terperanjat, dia pusing, dia lari keluar balik. Ya Allah, apa yang saya nampak tu? Rakan MJ12, katanya Kak Sharifah, kakak bangun, Casey, bangun dari katil, Astagfirullah, istighfar berkali-kali. Keluar dari bilik, tengok bilik sebelah kosong. Satu lagi bilik dikunci oleh tuan rumah, memang tak boleh digunakan. Tengok ruang tamu tak ada orang, tengok dapur gelap. Pintu bilik satu lagi tutup, pintu ruang tamu ditutup. Siapa yang datang lari ni? Ya Allah, tolonglah. Nak telefon suami tak nak ni. Tak apa, tak nak takutkan dan tak nak ganggu suami. Kata Kak Sharifah, kakak balik masuk dalam bilik ke si, dah ketakutan. Kakak baring atas katil, kemudian miring badan lah. Jadi belakang ni membelakangi pintu bilik, tak nampak. Keluarkan handphone, main game dekat iPhone.
sedang main game Casey, dengar. Pendengar Ria, bunyi orang menggaraukan suaranya seperti saya tak pasti bunyinya macam mana. Saya cuba lakukan sebaik yang saya boleh. Bila saya toleh Casey tahu tak? Betul-betul dekat luar pintu bilik macam ada kepala perempuan menjenguk tau Casey. Rambutnya merebang, warna hitam, terbeliak, mulutnya nganga, tapi suaranya macam... Ya Allah. Casey, saya istighfar. Dah tak tahu nak buat apa Casey. Telefon suami menangis. Abang, balik bang sekarang bang. Bang balik sekarang. Suami nasib baiklah Casey. Belum sampai tempat tugas. Bayangkan dah setengah jam suami tinggalkan rumah. Suami patah balik. Saya ketakutan. Saya kata pada suami, bang tak nak bang duduk sini lagi bang. Kita cuba hubungi tuan rumah. Tuan rumah tak jawab. Telefon tuan rumah tak jawab. 2-3 kali tak jawab. Dengan segala hormatnya, saya dengan suami malam tu pindah terpaksa duduk rumah kakak saya untuk 3-4 hari sebelum kita dapat rumah sewa yang baru. Yang hairan Casey, tuan rumah tu deposit kami 2 bulan. 2+1. Semua habis. Hilang begitu saja. Memanglah patut murah. Terima kasih Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Okey. Saya mohon maaf kalau ada bunyi yang saya buat tadi tak sama lah. Saya pun tak tahu macam mana bunyinya, tapi katanya suara yang seolah-olah macam garau dan mungkin macam nyaring macam tu lah. Dalam deskripsi ni letak dalam bracket saya baca deskripsinya. Katanya Kak Sharifah, Casey kedengaran seperti suara yang menakutkan. Bracket, garau, nyaring dan menyeramkan. Close bracket. Jadi mungkin garau, tapi tu tak nyaring saya rasa macam. Dan kemudian saya boleh pula terbayangkan ada kepala wanita menjenguk, rambut yang direbangkan, mata terbeliak dengan bunyi itu. Saya pula yang kesing goyang Ingatlah, walaupun MJ12 hanya satu hiburan saja ya. Ya Casey, betul. Kata laluan. Bila DJ berbunyi. Baik saudara, ini kata laluan yang ketiga. Sekaligus boleh telefon saya untuk ambil bahagian. Boleh menang $140. Dan kata laluan yang ketiga ialah Hafiz Glamour. Kata laluan yang ketiga ialah Hafiz Glamour. Okey, telefon sekarang 669-11897. Sebutkan 3 kata laluan. Saya akan kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Karnival Raya Warna Ria. Warna Ria ingin mengajak anda untuk beraya. Anak Beranak Raya. Ambil bahagian dalam permainan Anak Beranak Raya, di mana si bapa perlu untuk makan ketupat paling banyak dan si ibu pula perlu menganyam ketupat, dan juga 2 orang anak harus membuat kuih raya paling kreatif menggunakan Play-Doh yang disediakan. Hadiah $200 menanti anda. Dikir Raya. Ada juga Dikir Raya mengajak gembelang-gembelang Dikir Barat untuk dikir dengan bertemakan Hari Raya. Hadiah $300 untuk dimenangi. Raya berdua. Raya berdua pula memerlukan setiap pasangan untuk menari kepada sebuah lagu tradisional. Hadiah $150 akan menjadi milik anda. Jika anda berminat untuk mengambil bahagian dalam permainan Anak Beranak Raya, Dikir Raya dan Raya Berdua, sila emailkan nama, nombor telefon dan juga permainan yang ingin anda sertai ke nity@mediacorp.com.sg. Karnival Raya Warna Ria 2012, Sabtu 8 September 12 tengah hari di tent Downtown East Pasir Ris. Masuk percuma.
hari bersama Casey dan Fiza O. Jom kita bercuti Disember ini ke Jepun, bermalam di Kiroro Ski Resort dan berpeluang naiki gondola Mount Kiroro dengan pemandangan yang indah di Bandar Otaru. Kita juga akan menetap di sebuah kediaman tradisional Jepun di kawasan hot spring yang terkenal Noboribetsu, berpeluang membuat kek mochi Jepun dan belajar membuat butter dan sushi. Tak lupa juga makanan seafood yang menyelerakan kaiseki, sashimi, tempura dan ketam Hokkaido. Yum. Hayo Hokkaido, Casey Fiza O berangkat 3 dan 4 Disember ini. Hubungi Chan Brothers Travel di 6212-9977 sekarang dan nikmati diskaun $200 bagi setiap pasangan. Bila DJ berbunyi. Kita teruskan dengan permainan Bila DJ Berbunyi. Hello, selamat pagi pada Yazid. Hello Yazid, apa khabar? Baik, terima kasih. Jadi, baik-baik, sihat. Jadi Yazid, saya perlukan 3 kata laluan dari anda Yazid. Silakan. Pertama, go glam. Ya. Kedua, 2 hingga 6 petang. Ketiga, Hafiz Glamour. Semua jawapan yang anda berikan adalah tepat sekali. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Yazid. Alhamdulillah. Bagus. Sekarang ini cabaran yang kedua adalah untuk dengar audio yang akan saya putarkan sebentar nanti. Dalam audio ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh seorang DJ. Anda tebak apakah bunyi ini, boleh ya? Cubalah. Kita dengar sekarang audionya. Okey. Saya beri anda peluang untuk meneka. Bunyi apa tu? Synthesizer. Oh, synthesizer sih. Sekejap, saya tengok jawapannya. Betul atau salah. Okey, kejap. Ini dia. Jadi adakah itu jawapan yang muktamad? Nak tukar? Itu je lah. Okey, kita dengar sekarang. Betul atau salah atau kurang tepat? Jawapan anda salah lah. Alamak, cuba lagi Yazid, terima kasih. Tak apa. Alamak, uncle pula masuk. Lupa hari ni hari Senin. Uncle, wait lah. Wan. Okey. Asal saya sedang seronok bertugas ni, nak baca cerita jangan ke masuk. Yalah, tak apalah. Uncle lah, I love you. Anda sedang diawasi. Kami memerhatikan anda. Ya ke? Kami berada di mana-mana. Cabut! Anda tak boleh lari. Tapi macam mana ni? Kami intip semua gerak-geri dan paparkan dalam paparazzi party. Tutup karen. Woi! Jangan. Anda sedang diperhati bersama Azlin dan Adi dalam Intik-Intik Paparazzi Pagi. Okey saudara, mohon maaf seperti biasalah hari Senin akan ada kerja-kerja peningkatan di sini kena buat tu buat ni, jadi saya akan tutup tak asal awal mana pun, tapi lebih awal dari biasalah. Selalunya saya akan overshot Baik, kisah tadi oleh Kak Sharifah memang menakutkan. Bayangkan sedang baring di atas katil, tiba-tiba dengar bunyi tapak telapak orang berlari dan apa yang berlaku, beberapa saat kemudian bila toleh nampak budak kecil, anak kecil ni lari masuk dalam bilik, kemudian berdiri tepi kakak, lari keluar balik dalam bilik. Kak Sharifah ni boleh bangun, keluar bilik, tengok semua bilik tutup, pintu tutup. Dan dalam rumah tu, dalam kisah yang tadi saya bacakan, seperti anda dengar, satu bilik tu memang ditutup oleh tuan rumah. Tak tahulah, mungkin dalam bilik tu ada orang ke, sebab dia tak ceritakan. Masuk balik dalam bilik ketakutan, nak telefon suami baru keluar kerja. Macam mana? Telan je lah macam tu baring atas katil balik, bukan nak tutup pintu, tiba-tiba dengar, bayangkan kalau wajahnya mengintai dari tirai kamar. Rambut yang direbang, mata terbeliak, senyum. Dah macam cerita Alien versus Predator you.
Baik, pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah yang terakhir pada tengah malam ini. Boleh hubungi saya di 669-11897. Kalau ada pengalaman, saya ingin anda berkongsi sama kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Silakan 669-11897. Hello Ria, siapa tu? Baik, silakan 669-11897. Hello Ria. Hello. Hello. Hello Ria, siapa tu? Ini Man Kidal daripada Jurong West. Man Kidal ni bukan yang main gitar tu Bukan. Jadi Man Kidal, Jurong West, ada pengalaman kisah tentang apa ni Man? Semasa saya sebelum nak tidur. Silakan. Sebelum saya nak tidur kan, 2 bulan lepas, saya ada ternampak sebuah bayang-bayang yang saya tak kenal. Dan sangat ngeri. Boleh tolong jelaskan tak apa itu? Terima kasih Anda tanya soalan yang ringkas dan mungkin kurang jelas. Baik, saya terpaksa tutup tirai. Saya mohon maaf zahir dan batin. Kita jumpa di lain kesempatan. Dan saudara, terima kasih bagi anda yang sentiasa memberikan kata-kata semangat bila ada pendengar-pendengar ni suka ajak gurau dengan saya. Ada yang memang suka bergurau cakap tu cakap ni, tapi tak apalah, saya anggap pun anda suka bergurau. Dan terima kasih kerana sudi berkongsi. Dan esok saya kembali dengan beberapa email yang akan saya bacakan dalam rancangan MJ12. Dan minggu ini, hari Khamis, saya akan cuba keluar konti. Saya akan cuba, kalau ada orang jaga konti ni lah. Kalau tak ada orang jaga, masalah besar sebab macam mana saya nak keluar Sebab uncle yang dulu pernah saya minta tolong, Uncle Tan tu dah tak kerja lagi, maklum ada pencin kan. Jadi sekarang ada masalah sikit. Nanti saya tengoklah, kalau Abang Ad mungkin beliau dah fasih dengan panel di sini, saya boleh keluar untuk berkongsi pengalaman di luar studio Ria 897. Jadi tengoklah hari Khamis malam Jumaat ini, kalau ada orang boleh jaga konsol panel ni, saya akan keluar. Kalau tidak, terpaksalah duduk dan diam dalam konti Tapi nantikan saja. Terima kasih. Dan terus bersama kami Ria 897 FM bersama dengan lagu-lagu tambahan di Ria Insomnia. Misteri Jam.